Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang ada bersama kami pada hari ini, yang ada bersama kami di ruang online Facebook Masjid Al-Mawaddah pada malam ini. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan nikmat keimanan, kesihatan, kelapangan masa, dapat sekali lagi kita bertemu di majlis ilmu ini, dan kita berdoa supaya insya-Allah apa sahaja ilmu yang kita raih pada hari ini, apa sahaja ilmu yang dapat kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah mendatangkan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan semoga ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah, minggu ini masuk minggu kedua. Kita mulakan kuliah keluarga kita pada minggu lepas, dan minggu ini adalah minggu yang kedua di mana dalam kuliah keluarga ini kita akan mengupas hadis-hadis pilihan daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Bagi mereka yang mungkin tak dapat ikuti kuliah kita pada minggu lepas, sedikit pengenalan bagi kitab Al-Adabul Mufrad ini. Ini adalah kitab karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini Imam Al-Bukhari sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang khas yang menyatakan tentang adab-adab ataupun akhlak seorang Muslim. Jadi dalam kitab ini ada lebih daripada 1,300 hadis. Hadis iaitu kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga athar. Athar ini adalah kata-kata daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Lebih daripada 1,300 tentang akhlak yang dikumpulkan dalam kitab ini. Jadi kita sebagai Muslim, kita nak pelajari, kita nak mendalami agama kita, kita juga mestilah tahu tentang adab-adab. Kita dituntut ke atas kita apakah adab-adab dan apakah akhlak-akhlak yang patut kita miliki, yang patut kita cuba untuk amalkan sebagai seorang Muslim. Jadi insya-Allah minggu lepas, bagi yang dapat mengikuti kuliah keluarga pada minggu lepas, kita telah membaca hadis-hadis daripada bab yang pertama, iaitu tentang bab birrul walidain, tentang berkelakuan baik, berbuat baik terhadap ibu bapa. Lebih kurang tak salah ada 10 riwayat yang kita ambil pada minggu lepas tentang bagaimana redha Allah itu terletak
pada redha ibu bapa, kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ibu bapa. Bagaimana apabila seorang anak itu membuat ibu bapanya sedih sehinggakan mereka menangis dengan sengaja, maka itu juga dianggap sebagai berlaku derhaka. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seorang lelaki yang membuat ibu bapanya sedih apabila dia meluahkan keinginannya untuk pergi berjihad lalu meninggalkan mereka sehinggakan mereka menangis kerana mereka sedih. Nabi suruh lelaki tadi itu untuk pulang kembali kepada ibu bapanya dan Nabi suruh lelaki tadi untuk membuat ibu bapanya gembira seperti mana dia telah membuat mereka nangis. Jadi itu adalah antara hadis-hadis yang kita telah kupaskan, yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu tajuk yang kedua yang mana diletakkan tajuknya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab silaturrahim. Hari ini insya-Allah kita akan baca hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang silaturrahim. Jadi apakah antara poin-poin yang kita akan um, jelaskan pada hari ini, antaranya adalah maksud silaturrahim. Apakah yang kita faham daripada perkataan silaturrahim ini? Apakah jenis ataupun apakah bentuk silaturrahim yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tertentu, dan juga anjuran bersilaturrahim. Kenapa kita digalakkan untuk bersilaturrahim? Apakah ganjaran bagi orang yang bersilaturrahim? Dan juga seterusnya larangan memutuskan silaturrahim. Ada beberapa hadis di mana Nabi melarang dan ada beberapa dikedepankan bagi orang-orang yang sengaja memutuskan silaturrahim. Jadi sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Sekali lagi saya mengajak sesiapa sahaja jemaah yang ikut serta pada hari ini, sekiranya ada soalan boleh ajukan di ruang komen Facebook Masjid Al-Mawaddah. Di sini saya dapat lihat komen-komen. Jadi sekiranya ada yang nak berkongsi pendapat, yang nak melontarkan soalan, silakan. Boleh kongsi dengan kita semua dan kita cuba huraikan bersama insya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang bab silaturrahim. Pertama dan utama sekali, sebelum kita baca hadis-hadis riwayat-riwayat tentang silaturrahim, mestilah kita pertama sekali kita nak faham apakah yang dimaksudkan oleh silaturrahim. Kalau kita tengok dalam kamus bahasa Melayu kita lah. Kalau kita tengok dalam kamus bahasa Melayu, dikatakan bahawa silaturrahim ini adalah hubungan persaudaraan ataupun hubungan antara para sahabat, rakan-rakan dan rakan-rakan, kawan-kawan, ini semua termasuk sebagai silaturrahim. Jadi secara umumnya apa sahaja talian persaudaraan, persahabatan, itu semua dimaksudkan sebagai silaturrahim. Itu dalam kamus orang Melayu. Tapi kita nak faham apakah itu yang sama juga dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat, untuk kita faham, kita tak bolehlah buat andaian kita sendiri, tapi kita ambil daripada para ulama kita yang mensyarahkan Al-Quran, yang memahami dan mendalami bahasa Arab, para ulama tafsir, ulama hadis dan sebagainya. Di sini kita lihat seorang alim yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia memberikan makna ataupun memberikan takrif kepada istilah silaturrahim ini. Apakah maksud daripada silaturrahim? Dijelaskan di sini. Ar-Rahim yang dimaksudkan adalah rahim wanita, iaitu tempat di mana janin berkembang dan terlindung. Dan istilah Ar-Rahim digunakan untuk menyebut kaum kerabat kerana mereka berasal dari satu rahim. Ini takrif maksud yang dibentangkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, menjelaskan bahawasanya silaturrahim, dua perkataan dia, silat bermaksud hubungan, pertalian. Dan rahim ini dijelaskan di sini, kita boleh baca. Ar-Rahim yang dimaksudkan asalnya adalah merujuk kepada rahim
wanita, di mana daripada rahim seorang wanita itulah tempat di mana janin berkembang, membesar dan akhirnya dilahirkan. Dan daripada rahim seorang wanita lah di situ datangnya asal usul kita semua sebagai saudara mara, sebagai satu kaum kerabat yang ada pertalian darah, kesemuanya kita terkait kepada rahim seorang wanita. Nenek moyang kita pada zaman dahulu kita dikaitkan. Kita semua mempunyai talian darah disebabkan mereka. Jadi kita semua daripada asal daripada yang sama. Kita saudara mara, kaum kerabat kita semuanya ada asal daripada wanita yang sama. Itulah yang dimaksudkan sebagai silaturrahim ini, khususnya merujuk kepada mereka yang ada pertalian darah, sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Saudara mara yang dekat, adik-beradik kita juga ya silaturrahim. Saudara mara kita juga ya silaturrahim. Kaum kerabat kita yang jauh pun, yang jumpa mungkin setahun sekali pun tak jumpa, mungkin 2-3 tahun sekali baru kita dapat jumpa. Atau mungkin yang tinggal di luar negeri, dah lama di kampung di Indonesia, mungkin di Malaysia, mungkin beberapa tahun sekali baru kita dapat jumpa. Tapi selagi mana kita dikaitkan dengan hubungan darah, kita semua berasal daripada nenek moyang yang sama, daripada seorang wanita yang sama, maka kita semua dianggap sebagai mempunyai silaturrahim sesama kita. Dan istilah ar-rahim di sini kita baca, dan istilah ar-rahim digunakan untuk menyebut kaum kerabat. Jadi merujuk kepada kaum kerabat secara khususnya kerana mereka berasal dari satu rahim. Itu adalah takrif yang amat jelas yang rasanya kita semua dapat faham. Rahim di sini bukan maksud talian dengan kawan-kawan sekolah kita pada zaman dulu. Kita nak buat reunion lepas 20, lepas 30 tahun kita nak buat reunion dengan kawan-kawan sekolah kita, kita cakap, oh, ni atas tujuan silaturrahim. Itu adalah dalam bahasa kita, dalam takrif orang Melayu. Tapi yang disebut dalam hadis-hadis yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sebut tentang silaturrahim adalah berkaitan mereka yang mempunyai hubungan darah, pertalian darah. Jadi rasanya jelas di sini ya, apabila kita baca hadis-hadis pada hari ini berkaitan dengan silaturrahim adalah khususnya merujuk kepada pertalian darah, persaudaraan dan kaum kerabat kita sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada hadis yang pertama insya-Allah. Baik. Di sini harap-harap semua dapat lihat hadis yang pertama kita ambil daripada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah, bahawa seorang badui telah datang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanannya. Lalu si badui tadi itu bertanya, "Khabarkan kepada aku, apakah yang mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berlaku syirik. Engkau tunaikan salat, engkau keluarkan zakat dan engkau menyambung silaturrahim." Jadi, apa kisahnya pada hadis ini? Di sini kita lihat seorang lelaki, seorang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang dapat mendekatkan seseorang itu ke syurga dan menyelamatkan dirinya, menjauhkan dirinya daripada api neraka. Apa jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW memberikan 4 jawapan, 4 amalan, 4 perkara yang kita boleh lakukan sebagai seorang Muslim. Pertama sekali, Nabi kata, engkau beribadah kepada Allah dan tidak berlaku syirik. Ini adalah asas ibadah, asas kepercayaan, keimanan kita kepada Allah. Kita sembah hanya kepada Allah dan kita tidak mensyirikkan Allah. Kita tidak menduakan Allah. Kita sembah hanya kepada satu Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asas kepercayaan kita sebagai seorang yang beriman. Asas
keimanan kita sebagai seorang Muslim. Dan seterusnya Nabi kata, engkau tunaikan salat, engkau keluarkan zakat. Ini adalah dua perkara yang juga amat asas yang kita kenal sebagai rukun Islam. Solat antara rukun Islam, zakat antara rukun Islam, yang kedua-duanya ini adalah merupakan ibadah asas yang mana akan ditanya ke atas kita semua. Ibadah yang fardu, yang wajib dikenakan ke atas setiap daripada orang Islam. Jadi ibadah yang asas sekali. Solat yang merupakan antara amalan yang pertama dipertanggungjawabkan ke atas kita semua pada hari akhirat nanti. Dan juga zakat menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim yang mampu. Jadi ibadah-ibadah yang asas. Nabi sebut pertama sekali tadi tentang rukun iman yang pertama. Kita beribadah, kita beriman dengan Allah, kita tak syirik kepada Allah. Kemudian Nabi sebutkan ibadah-ibadah yang utama. Sebagai orang Islam, kita tunaikan solat dan kita mengeluarkan zakat. Tapi tidak, Rasulullah SAW tidak henti di situ. Nabi teruskan dengan Nabi berkata, dan engkau menyambung silaturrahim. Jadi silaturrahim ini apabila kita lihat bukanlah melibatkan satu bentuk ibadah. Apabila kita bersilaturrahim tak bermaksud kita beribadah kepada Allah. Silaturrahim ini lebih kepada hubungan kita sesama manusia, sesama ahli keluarga kita sendiri. Tapi Nabi tekankan, dalam banyak-banyak perkara yang kita boleh lakukan sebagai orang Islam, dalam banyak-banyak ibadah yang kita boleh lakukan sebagai orang Islam, apabila ditanya tentang amal yang dapat mendekatkan seseorang ke syurga, menjauhkan kepada neraka, Nabi sebut antaranya menyambung silaturrahim. Jadi menunjukkan betapa utamanya, betapa Islam amat menggalakkan dan menyuruh kita sebagai orang Islam untuk menjaga silaturrahim, untuk mengambil tahu, mengambil berat tentang ahli keluarga kaum kerabat kita sendiri. Kerana apa? Kerana pertalian keluarga inilah, pertalian darahlah yang merupakan asas mana-mana masyarakat. Jadi sekiranya asas itu kuat, insya-Allah masyarakat itu juga menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang kuat, masyarakat yang tabah dan sebagainya. Tapi sekiranya hubungan antara keluarga rapuh, tak kuat, maka bagaimana masyarakat kita nak menjadi satu masyarakat yang berdaya tahan? Bagaimana masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang baik sekiranya hubungan antara keluarga pun tidak kuat? Jadi itu yang ingin ditekankan dalam Islam. Selain daripada kita sibuk beribadah kepada Allah, kita melakukan kewajipan kita, kita tidak menduakan, kita tidak berlaku syirik terhadap Allah, kita juga mestilah menjaga pertalian antara keluarga kita. Itu juga menjadi satu perkara yang utama, kewajipan ke atas kita di dalam Islam. Jadi sebagaimana kita ingin menjaga hubungan kita dengan Allah, kita juga mestilah menjaga hubungan kita dengan manusia, terutama sekali terhadap ahli keluarga kita sendiri dan juga mereka yang di sini kita lihat sepotong riwayat daripada sahabat yang bernama Anas sabda, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Di sini hadis yang ringkas saja, yang rasanya maksud untuk kita faham. Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Ini bukan kata-kata sebarang orang, tapi kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Balasannya bukan sahaja balasan di akhirat, tapi kita juga bagi mereka yang menjaga silaturrahim, berusaha menghubungkan silaturrahim, maka balasannya dapat kita lihat di dunia. Dalam kehidupan kita di dunia dapat kita lihat balasannya. Apakah balasannya?
seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW, barang siapa yang suka dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Jadi itu adalah balasan bagi mereka yang berusaha menyambung silaturrahim, menjaga hubungan antara saudara maranya, kaum kerabatnya, ahli keluarganya. Maka sekiranya itu kita lakukan, kita ambil berat tentang ahli keluarga kita, bukan sahaja yang dekat, tapi juga keluarga besar kita, maka insya-Allah Nabi kata orang yang melakukan sedemikian insya-Allah akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, akan diberikan kebaikan bukan sahaja di akhirat, tapi kebaikan yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasa di dunia apabila kita masih lagi hidup atas muka bumi ini. Luas rezekinya. Kita pun tak tahu macam mana diluaskan rezeki kita, adakah dengan bantuan ahli keluarga kita sendiri ataupun bantuan daripada cara-cara lain yang mungkin kita tak pernah terfikir, tapi bantuan itu adalah datangnya daripada Allah. Balasannya datang daripada Allah. InsyaAllah akan diluaskan rezeki kita, sentiasa cukup keperluan kita dan insyaAllah sentiasa lebih daripada yang kita perlu dan dipanjangkan umur kita dalam kebaikan, insyaAllah diberikan ganjaran yang baik di dunia bagi mereka yang menyambung silaturrahim. Seterusnya bukan sahaja itu, ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan lagi apa yang telah disampaikan di dalam hadis tadi, antaranya athar. Di sini kita lihat sepotong athar, iaitu kata-kata seorang sahabat yang bernama Ibn Umar radhiyallahu an, bahwasanya dia telah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturrahim, akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya dan disayangi ahli keluarganya. Ini bukanlah sepotong hadis, kata-kata ini bukanlah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kata-kata seorang sahabat yang bernama Ibn Umar radhiyallahu an. Dia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturrahim, dia bertakwa kepada Allah, dia melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah sebagai seorang Muslim, dia melakukan ibadah yang wajib, dia menjauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar dan dia menyambung silaturrahim. Bukan sahaja hubungannya dengan Allah dia jaga, tapi hubungannya dengan manusia, terutama sekali dengan kaum kerabatnya sendiri dia jaga, maka akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya. Seperti yang dikatakan dalam hadis tadi. Sama ganjarannya, balasannya dapat dirasakan di dunia. Dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya insya-Allah. Sentiasa mencukupi bagi dirinya dan juga ahli keluarga. Bukan sahaja itu, tapi Ibn Umar kata, dan akan disayangi oleh ahli keluarganya. Nah, itu adalah ganjaran bagi mereka yang berusaha menyambung silaturrahim. Apabila kita beri perhatian kepada kaum kerabat kita, kita tunjukkan bahawasanya kita peduli dan kita sedia untuk membantu, kita nak jaga hubungan kita dengan mereka. Sekiranya hubungan kita dengan mereka tak begitu baik, maka sekurang-kurangnya kita tak merosakkan lagi hubungan kita, ataupun kita cuba untuk memperbaiki hubungan yang telah renggang contohnya, ataupun kita memang dah ada hubungan baik dengan mereka dan kita cuba untuk jaga hubungan itu dengan kita terus berinteraksi mereka dengan cara yang baik. Maka tentu sekali apabila kita memberikan layanan yang baik terhadap ahli keluarga kita, mereka juga akan menyayangi diri kita. Sebaliknya, sekiranya kita sendiri tak ambil peduli terhadap ahli keluarga kita, kita tak berusaha untuk memperbaiki, tak berusaha untuk menjaga hubungan baik di antara kita, maka lama-kelamaan kita pun akan dilupa. Mereka pun, ahli keluarga kita pun tak ada rasa kaitan yang rapat dengan kita, tak disayangi. Yang tak menjaga silaturrahim, wallahu alam, mungkin tidak akan disayangi ahli keluarganya seperti mana mereka yang berusaha menyambung silaturrahim. Jadi masya-Allah, bukan sahaja ganjaran daripada Allah, tapi ganjaran di
dunia dapat dirasa dengan sekitarnya, iaitu ahli keluarganya sendiri. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Asar yang kedua, iaitu kali ini kata-kata daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, bahwasanya beliau telah berkata, jagalah nasab kalian, sambunglah silaturrahim kalian, kerana sesungguhnya tidak jauh hubungan kekeluargaan yang dekat itu, walaupun secara zahir ia jauh, dan tidak dekat hubungan kekeluargaan yang jauh itu, walaupun secara zahir ia dekat. Di sini apa yang kita faham? Ibn Abbas berkata, jagalah nasab kalian, sambunglah silaturrahim kalian. Satu nasihat, satu perintah, satu pesan daripada sahabat yang bernama Ibn Abbas untuk menjaga nasab antara kita, untuk ambil tahu tentang nasab keturunan kita. Sambunglah silaturrahim antara kalian. Jagalah hubungan kekeluargaan antara kita. Yang dekat, yang jauh, cuba kita ambil berat. Dan sekiranya kita rasa jauh, maka cubalah, letakkanlah usaha untuk dekatkan, untuk menyambung silaturrahim antara kita. Kerana sesungguhnya tak jauh hubungan. Apa yang kita faham daripada kata-kata ini? Ibn Abbas berkata, hubungan kekeluargaan yang dekat, ahli keluarga yang memang asalnya dekat dengan kita, bukan ahli keluarga kaum kerabat yang dah jauh, tapi ahli keluarga kita yang paling dekat sekali, walaupun secara zahirnya mereka jauh, mungkin mereka tinggal jauh daripada kita. Mungkin ada seorang tinggal di Tampines, seorang tinggal di Jurong sebagai contoh. Tapi walaupun secara zahir kita dipisahkan dengan jarak yang zahir, tapi kalau hubungan kekeluargaan kita memang asalnya dekat, contohnya adik-beradik lah. Adik-beradik, hubungan kekeluargaan yang amat dekat, berasal daripada ibu bapa yang sama. Jadi walaupun secara zahir, mungkin secara jarak fizikalnya jauh, tapi itu tidak bermakna silaturrahim ataupun kekayaan antara kita makin jauh. Dekat hubungan kekeluargaan yang jauh itu, walaupun secara zahir ia dekat. Di sini kita lihat. Apakah yang dimaksudkan di sini? Ibn Abbas berkata, hubungan kekeluargaan yang jauh itu. Contohnya seorang yang dua orang yang dikaitkan dengan nenek moyang mereka beberapa generasi jauhnya. Mungkin 2-3 pupu dan sebagainya. Walaupun mereka secara zahir mereka tinggal dekat, mungkin dua-dua tinggal di Sengkang sebagai contoh, ada di blok yang berdekatan. Tapi walaupun mereka tinggal secara berdekatan, secara fizikal mereka dekat, tapi hubungan kekeluargaan mereka jauh, itu tidak menyebabkan hubungan kekeluargaan mereka secara automatiknya menjadi lebih dekat. Akhirnya apa sebenarnya yang kita nak ambil? Apa sebenarnya pengajaran yang ada dalam hadis ini? Abbas sebenarnya mengingatkan kita untuk kita nak berbuat baik kepada ahli keluarga kaum kerabat kita. Ibn Abbas kata, mulakanlah dan berikanlah perhatian yang lebih kepada ahli keluarga kita yang lebih dekat. Maksudnya ahli keluarga kita bermula daripada ibu ayah kita sendiri, kemudian adik-beradik kita, dan kemudian mungkin makcik-pakcik kita, saudara mara kita. Baru lepas itu yang lebih jauh, mungkin 2 pupu, 3 pupu kita yang mana pertalian darahnya walaupun ada tapi mereka lebih Ibn Abbas berkata hubungan kekeluargaan bersama kita lebih dekat walaupun mereka tinggal jauh. Jadi mungkin walaupun dipisah dengan jarak yang lebih jauh, tapi kita ambil perhatian, kita sama cuba untuk menziarahi mereka sebagai contoh. Kita tanya
kabar mereka. Kita ambil tahu tentang keperluan mereka. Sekiranya mereka perlukan kita, memerlukan sumbangan daripada kita, sekiranya mereka yang memang pada asalnya ada hubungan kekeluargaan yang dekat dengan kita. Itu yang patut kita kedepankan. Walaupun mungkin yang tinggal berdekatan, yang menjadi jiran kita pada rumah yang sama adalah sepupu kita yang jauh, kaum kerabat kita yang jauh, ya memang kita juga silaturahim bersama mereka, yang kita jaga adalah mereka yang ahli keluarga pada asalnya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan kita. Hendaklah kita mulakan dengan mereka yang pada asalnya hubungan mereka dengan kita adalah lebih dekat. InsyaAllah, harap-harap semua dapat faham penjelasan di sini. Baiklah, seterusnya. Kata-kata daripada sahabat yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab telah berkata di atas mimbar, iaitu apabila berkhutbah. Dia berkata, pelajarilah nasab-nasab kalian dan sambunglah hubungan jadi sesuatu antara seseorang dan saudaranya. Dan sekiranya dia tahu tentang hubungan silaturrahim di antara mereka, itu akan mencegahnya daripada membinasakannya. Apa yang nak disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini? Umar bin Khattab sama macam Ibn Abbas tadi, menyuruh kita untuk ambil tahu tentang nasab-nasab keturunan kita. Ada hubungan darah dengan kita yang dekat, yang jauh, kita kita dengan mereka, kita jaga keakraban kita, berat tentang mereka, tanya kabar mereka, letakkan usaha untuk rapatkan jurang di antara kita. Kenapa? Kerana Umar bin Khattab berkata, boleh sahaja terjadi sesuatu antara seseorang dan saudaranya. Ni kita dalam kehidupan kita, mungkin dalam keluarga kita, urusan kerja, apa sahajalah yang boleh jadi boleh timbul sesuatu masalah, sesuatu perkara antara kita dan seseorang. Dan sekiranya kita tahu tentang hubungan silaturrahim di antara kita, maksudnya sekiranya kita tahu bahawasanya orang yang kita ada masalah dengan ini, sekiranya kita tahu bahawasanya kita sebenarnya ada pertalian darah. Sebenarnya kita berasal daripada, kita mempunyai asal usul yang sama. Nenek moyang kita adalah berasal daripada yang sama. Sekiranya kita tahu tentang hubungan silaturrahim, sekiranya kita tahu tentang pertalian darah, tentang hubungan keluarga di antara kita, maka itu akan mencegah seseorang itu daripada membinasakan saudaranya itu tadi. Apa yang kita faham di sini. Jadi seseorang, kalaulah kita mempunyai masalah dengan seseorang, tapi kita tahu bahawasanya orang itu pusing-pusing, dia ada kaitan dengan kita, ada kaitan kekeluargaan dengan kita, maka tentu sekali kita akan lebih mudah untuk memaafkannya dan untuk memperbaiki hubungan kita di antara kita. Berbeza sekiranya kita mempunyai masalah dengan seseorang dan memang orang itu langsung tidak ada kena-mengena dengan kita, dengan ahli keluarga kita, maka kita mungkin ambil langkah-langkah yang lebih, mungkin kita tidak akan meletakkan usaha untuk memperbaiki hubungan di antara kita, untuk menjaga hubungan di antara kita. Jadi yang menyelamatkan hubungan antara seseorang dan saudaranya itu, walaupun mereka timbul masalah, berbeza pendapat dan sebagainya, tapi hubungan keluarga silaturrahim itu yang dapat mencegah seseorang itu daripada membinasakan, memudaratkan saudaranya itu tadi. Sebab apa? Sebab dia lebih mengutamakan silaturrahim di antara mereka. Dia ingat akan pesanan daripada Rasulullah SAW untuk mengutamakan silaturrahim di antara kita. Maka dia lebih
mementingkan silaturrahim dan dia memilih untuk memaafkan kesalahan ataupun perbezaan pendapat di antara mereka, perselisihan di antara mereka, maka itu adalah yang lebih utama. Jadi itu adalah antara kelebihan dan antara sebab kenapa kita perlu pelajari nasab keturunan kita, supaya insya-Allah kalau timbul apa-apa keperluan ataupun sekiranya timbul apa-apa perselisihan, sekiranya kita tahu bahawasanya orang itu mempunyai talian darah dengan kita, lebih mudah untuk kita memaafkannya. Jadi baik atau tidak untuk kita menjaga silaturrahim? Ya, amat baik sekali dan bukan sahaja menguntungkan diri kita, malah amat baik untuk masyarakat kita secara umumnya apabila hubungan di antara keluarga dalam masyarakat lebih kuat, insya-Allah masyarakat juga menjadi masyarakat yang lebih kukuh. Seterusnya, kita lihat di sini sepotong hadis. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang menyambung silaturrahim itu seperti orang yang sekadar membalas seumpamanya. Maksudnya bukanlah orang yang menjaga silaturrahim itu sekadar membalas. Seorang yang sekadar membalas layanan baik terhadap dirinya itu tidaklah dianggap sebagai orang yang menjaga silaturrahim, yang menyambung silaturrahim. Tetapi orang yang menyambung silaturrahim itu adalah apabila diputuskan hubungan, dialah yang menyambungnya. Dia yang berusaha untuk menyambung dan untuk memperbaiki sekiranya didapati bahawasanya hubungan di antara keluarga mula renggang, mula ada masalah, mula jauh dan sebagainya. Bukan dia makin merosakkan, bukan dia makin memutuskan, tetapi dia yang cuba untuk memperbaiki dan cuba untuk menyambung di antara silaturrahim di antara mereka. Jadi Nabi kata, seseorang yang menjaga silaturrahim itu bukanlah sekadar kita balas. Orang datang rumah kita pada hari raya, kita pun jemput dia datang rumah kita pada hari raya. Contohnya lah, orang berikan kita makanan, kita berikan makanan sebab kita rasa terhutang budi padanya. Kita rasa tak baik kalau kita balas. Orang telefon kita, orang contohnya kita baru dapat anak, biasanya menjadi amalan dalam masyarakat kita lah, masyarakat Melayu lah, memberikan sedikit sumbangan pada anak yang baru dilahirkan tadi. Maka apabila orang itu tadi mendapat anak, kita membalas dengan perkara yang sama. Sebab apa? Sebab kita nak membalas, sekadar membalas perbuatan baik yang kita dapat daripada mereka. Nabi kata itu bukanlah dikira sebagai menyambung silaturrahim, bukanlah sekadar membalas kebaikan yang ditunjukkan oleh orang lain. Tapi Nabi kata, menyambung silaturrahim itu, menjaga silaturrahim itu adalah apabila diputuskan hubungan keluarganya, dia yang menyambungnya. Apabila dia tahu sahabatnya yang jauh, maka dia cuba untuk perbaiki. Apabila dia tahu ada masalah di dalam keluarga, untuk memaafkan. Dan yang paling kurang yang dia boleh lakukan adalah cuba untuk tidak mengkeruhkan keadaan, merosakkan lagi keadaan. Dia bukan sekadar mengharapkan layanan yang baik di keluarga, silaturrahim bukan hanya kita mungkin kalau kita sebab
yang buruk. Tes. Harap-harap semua dapat dengar ya. Tadi macam terputus seketika, tapi harap-harap sudah pun jelas boleh didengari. Okey, baiklah kita sambungkan. Baiklah kita sambung di sini. Seperti yang dikatakan tadi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW. Untuk kita menjaga silaturrahim, baik seperti yang dikatakan tadi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya silaturrahim itu bukan sekadar kita membalas kebaikan dengan kebaikan, ataupun lebih teruk lagi kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang acuh tak acuh kita pun memberi. Rasulullah SAW adalah untuk kita letakkan usaha dan kita mulakan dengan langkah yang pertama. Kita lebih bersikap proaktif. Walaupun saudara mara kita mungkin mereka tak berminat untuk menjaga hubungan dengan kita, tapi kita yang bertanya khabar tentang mereka. Kita yang ambil berat terhadap mereka. Kalau kita jumpa di majlis mana-mana, jumpa kaum kerabat kita yang mungkin dah jauh, dah lama tak tegur, kita yang berusaha. Kita mulakan untuk bertanya khabar tentang mereka. Jangan kita hanya sekadar tunggu kita didatangi, orang tanya khabar tentang kita, baru kita ambil berat tentang mereka. Tidak. Tapi Nabi kata, dan Nabi suruh kita, apabila kita lihat hubungan kekeluargaan di antara kita mungkin semakin renggang, tapi kita yang cuba untuk memperbaiki hubungan keluarga kita. Kita yang cuba untuk memperbaiki, kita cuba untuk menyambung sekiranya ada yang dah putus, yang mula untuk jauh, yang mula untuk renggang dan sebagainya, kita yang cuba untuk menyambung hubungan keluarga di antara kita. Baiklah. Hadis yang seterusnya. Di sini daripada seorang sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Aku Ar-Rahman dan aku yang menciptakan rahim dan aku terbitkannya daripada namaku. Nabi jelaskan bahawasanya Allah berkata, Aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang menciptakan rahim seorang wanita itu dan aku terbitkannya daripada namaku. Allah namakan rahim itu dengan meminjamkan daripada namanya sendiri. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan Allah menamakan Ar-Rahim itu dengan salah satu daripada nama-namanya. Maka barang siapa menyambungnya, aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskannya, aku akan memutuskannya. Di sini Allah menjelaskan kepada kita semua. Barang siapa yang menjaga silaturrahim, menyambung silaturrahim, insya-Allah Allah akan menjaga hubungan antara Allah dan dirinya. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan sesama kaum kerabatnya sendiri, maka Allah juga akan memutuskan hubungan antara dia dan hamba itu tadi. Jadi, masya-Allah kita lihat bagaimana
dalam kita menyembah Allah, dalam kita beriman dengan Allah, bukan sahaja kita dituntut untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, ini kaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Sekiranya kita menjaga hubungan kita dengan manusia berkelakuan sendiri, insya-Allah Allah juga akan membalas dengan melakukan yang sama terhadap kita. Kita jaga hubungan kita dengan ahli keluarga kita, Allah akan menjaga hubungan kita dengannya. Barang siapa yang memutuskan hubungannya terhadap ahli keluarganya, tidak berkelakuan baik terhadap mereka, tidak ambil peduli terhadap mereka, ahli keluarganya memerlukan bantuan dalam keadaan yang sempit tapi dia tidak ambil peduli, langsung tidak menghulurkan bantuan, maka Allah juga akan memutuskannya daripada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kita nak dirahmati, kita Allah, tapi sekiranya kita tidak menjaga hubungan kita dengan ahli keluarga kita, kita takut sekiranya itu semua tidak berguna kerana Allah akan memberikan balasan yang sama. Allah akan memutuskan kita daripada hubungan kita dengannya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita jaga hubungan kita dengan Allah, pada masa yang sama menjadi kewajipan kita, kita juga cuba untuk menjaga hubungan kita bersama ahli keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Secara khususnya dengan kaum kerabat kita sendiri. Mereka yang ada pertalian darah dengan kita, sekiranya kita mengambil berat tentang mereka, kita berlaku ihsan, berlaku rahmat terhadap mereka, insya-Allah kita juga akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita ambil perhari sebuah ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Nauzubillahi min zalik. Hadis yang ringkas, yang rasanya mudah untuk kita faham. Nabi kata apa? Nabi kata, orang yang memutuskan hubungan keluarga, hubungan silaturrahim, maka orang itu tidak akan masuk syurga. Wal'iyazubillah. Kita sebagai orang Muslim, hidup kita usaha, ibadah kita mengharapkan ridha Allah. Allah, agama kita juga mantap, tapi sekiranya kita jatuh melakukan kesilapan dengan kita memutuskan hubungan kekeluargaan, kita memutuskan sebabkan apa-apa perselipan, kita memutuskan hubungan sesama kita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidak akan masuk syurga. Ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Bagaimana kita nak mengharapkan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Di akhirat kelak untuk kita memasuki syurga Allah, bagaimana kita mengharapkan rahmat Allah sedangkan kehidupan kita apabila kita hidup di muka bumi ini kita tak bersikap rahmah ke atas harga kita sendiri. Kita memutuskan semua. Bagaimana matlamat kita yang utama, matlamat kita, tujuan kita yang paling besar adalah apabila kita mati nanti sebagai Muslim, tak lain dan tidak bukan kita nak masuk syurga. Jadi selain daripada kita beribadah, kita melakukan kebaikan, mestilah kita juga jangan lupa untuk menjaga hubungan keluarga kita. Kalaupun kita tak dapat memperbaiki hubungan yang
mungkin dalam keadaan yang tak baik, sekurang-kurangnya kita jangan lagi mengeruhkan keadaan. Jangan kita lebih merenggangkan lagi hubungan di antara kita. Jangan pula kita galakkan di antara ahli keluarga kita untuk memutuskan pertalian darah di antara kita. Seterusnya juga, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahawasanya balasannya bukan sahaja di akhirat nanti, tapi balasannya juga bagi mereka di dunia dalam keadaan kita masih lagi hidup atas muka bumi ini. Di sini hadis daripada Abi Bakrah radhiyallahu anh meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada dosa yang lebih layak disegerakan Allah bagi pelakunya hukuman akhirat kelak dan orang yang memutuskan hubungan keluarga dan mereka yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas di sini menurut para ulama kepada mereka yang memberontak, yang membuat kacau bilau di dalam masyarakat. Tidak ada pendosa, tidak ada orang yang buat dosa yang mana mereka layak mendapat hukuman di dunia. Dipercepatkan di samping hukum yang disimpan baginya di akhirat kelak. Bukan sahaja di akhirat dia mendapatkan hukuman, mendapatkan azab dan siksaan, tapi disegerakan hukumannya di dunia. Iaitu mereka yang pertama memutuskan hubungan. Jadi itu adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap kita selamat kalau kita tak jaga hubungan antara keluarga kita, kita sengaja memutuskan hubungan silaturahim antara ahli keluarga kita walaupun kita tak nampak ataupun kita belum rasakan hukuman. Kita ingat hukumannya mungkin kita tak rasa pada dunia ini, tapi kita memutuskan silaturahim selain dari hukuman yang dia akan dapat pada hari akhirat kelak. Nabi kata Allah akan mempercepatkan hukuman baginya di dunia. Walaupun dalam hadis ini Nabi tak jelaskan secara khususnya apakah bentuk hukuman itu. Kita tak tahu bagaimana cara Allah akan menghukum orang yang memutuskan silaturahim itu, tapi cukup sebagai peringatan, sebagai satu ancaman bagi kita. Jangan kita berani-berani, jangan kita sengaja nak memutuskan hubungan keluarga antara kita. Kita takut bukan sahaja kita akan dibalas di hari akhirat kelak, tapi kita akan merasakan balasannya, merasakan siksaannya apabila kita lagi hidup di atas muka bumi ini. Balasannya di dunia dan juga di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki telah datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la Allah, sesungguhnya mempunyai ikat. Aku menghubungkan mereka tapi mereka memutuskan. Aku berlaku baik kepada mereka tetapi mereka berlaku buruk terhadapku. Dan mereka kan aku bermurah hati terhadap mereka. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, kalau benar seperti apa selama engkau terus berbuat demi
kiat. Jadi apa kisah kedua tadi? Tapi harapnya dah jelas sekarang, dan insyaAllah hadis yang terakhir kita, seorang lelaki yang masalah, dia kata dia cuba untuk menjaga hubungan dengan kaum kerabatnya. Dia cuba untuk berlaku baik kepada mereka tapi mendapat layanan acuh terhadapnya. Sedangkan aku bermurah hati kepada mereka. Slides-nya di sini. Baik. InsyaAllah. Dah jelas ya. Jadi lelaki seperti ini tidak mendapatkan mungkin daripada kita kehidupan kita pun kita dalam keadaan dalam yang seakan-akan cuba untuk memutuskan silaturahim. Kita cuba untuk memberikan layanan yang baik. Kita untuk menunjukkan perhatian tak berminat. Malah mereka lebih rasa terhadap kita. Kan mereka ingin memutuskan atau mereka, jadi Rasulullah SAW yang berada dalam situasi seperti ini. Nabi kata, kalau benar seperti apa yang engkau katakan tadi, seolah engkau membuat mereka akan apa yang mereka buat tadi, mereka membinasakan diri dengan perbuatan mereka. Mereka akan menyesal dengan perbuatan mereka. Orang yang makan bara api, dirinya akan binasa. Dia akan menyesal, dia akan rasa perihnya. Dia akan tahu siksanya memutuskan hubungan silaturahim, sedangkan orang cuba untuk berbuat baik terhadapnya, tapi dia sengaja untuk mengeruhkan lagi keadaan. Dan dia tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, seakan-akan dia memakan bara api, membinasakan dirinya sendiri, akan mendatangkan penyesalan bagi dirinya sendiri. Dan Nabi memujuk, memberikan berita gembira terhadap lelaki tadi. Nabi kata apa? Pertolongan Allah sentiasa bersamamu selagi mana kau terus berbuat demikian. Nabi kata teruskan. Walaupun engkau mendapatkan layanan yang daripada kaum kerabatmu sendiri, walaupun seakan-akan manusia tidak lagi bersama kita untuk menjaga hubungan, untuk rapat dengan kita, tapi Allah sentiasa ada bersama kita. Walaupun kita menghadapi layanan buruk daripada manusia, tapi insya-Allah pertolongan Allah sentiasa bersama kita. Dan kita terus melakukan, kita cuba untuk tidak lagi mengeruhkan keadaan. Kita cuba untuk menjaga hubungan yang ada antara kita. Walaupun kita tak dapat memperbaiki keadaan, sekurang-kurangnya kita tidak merosakkan lagi, menambahkan minyak lagi, menyebabkan permasalahan lebih besar dan lebih merenggangkan antara ahli keluarga. Selagi mana niat kita baik untuk kita menjaga hubungan antara kita, maka Allah kata, walaupun
seakan-akan kaum kerabat kita tidak lagi bersama kita, tapi Allah masih lagi bersama kita. Selagi mana kita berniat baik dan kita berusaha untuk menjaga hubungan di antara kita. Jadi, yang kita dapat lakukan hanyalah untuk kita bersabar dan kita kekalkan niat yang baik kita. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu secara ringkasnya 10 potong riwayat yang dapat kita ambil pada hari ini, kesemuanya mengingatkan kita tentang keutamaan, menggalakkan kita untuk menyambung silaturahim. Nabi kata sebagaimana kita menjaga, kita nak dekat hubungan, nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita mestilah ada hubungan yang baik bersama ahli keluarga kita sendiri, kaum kerabat kita sendiri. Kita jaga silaturahim antara kita, insya-Allah kita dapat balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Sebaliknya kita takut sekiranya kita sengaja menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim, hubungan keluarga, kita takut sahaja kita dapat balasan di dunia, tapi balasan juga di akhirat kelak. Implikasinya bukan sahaja terhadap hubungan kita bersama manusia, tapi juga hubungan kita. Mungkin itu sahaja yang kita dapat ambil pada hari ini. Moga-moga ilmu yang kita raih, yang kita kongsikan tadi menjadi ilmu manfaat, insya-Allah. Dipanjangkan umur, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk yang seterusnya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Moga Allah lindungi ahli keluarga kita yang dekat, yang jauh. Wallahu a'lam, dalam keadaan situasi wabak pada hari ini terutama sekali, tak kiralah dalam negeri yang sama ataupun di luar negeri, moga Allah pelihara kita semua. Moga Allah pelihara hubungan di antara kita yang baik, moga dikekalkan, dan hubungan yang mungkin sekarang tak ada dalam keadaan baik, moga Allah terus pelihara dan Allah memperbaiki hubungan di antara kita, insya-Allah. Moga kita dirahmati di dunia, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekali lagi kami di Masjid Al-Mawaddah amat berbesar hati dan berterima kasih atas sokongan yang diberikan oleh para jemaah sekalian, oleh anggota masyarakat sekalian. InsyaAllah kita harapkan semoga walaupun apa sahaja ujian yang masjid-masjid kita hadapi, tapi insya-Allah moga dengan semangat, dengan sokongan yang ditunjukkan oleh masyarakat, moga masjid-masjid kita terus makmur. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.